Sebab ada pernah yang hadis kita dengar juga, Nabi tanya, pagi ni siapa yang dah bersedekah? Siapa yang angkat tangan? Abu Bakar. Pagi ni siapa yang telah menziarahi orang sakit? Siapa angkat tangan? Abu Bakar. Semua amalan ditanya, semua dia buat. Itu maksudnya apa? Kenapa dia bersedekah? Kenapa dia menziarahi orang sakit? Kenapa dia berpuasa? Kenapa dia berjihad? Bukankah semua itu dalam Quran? Kita pun baca Quran juga, Abu Bakar pun baca Quran juga. Tapi setiap ayat yang Abu Bakar baca, dia benarkan dengan melaksanakannya. Jadi kalau semua tu dia buat, sentiasa dia melaksanakan apa yang dibaca dalam Quran, itu siddiq. Dapat tak? Shadiq umum. Tapi bila dia sentiasa membenarkan semua yang dibaca dalam Quran, itulah sifat dia. Nabi datang pada malam Mi'raj, Isra' Mi'raj, bawa berita apa dia? Nabi naik ke langit. Abu Jahal tanya Abu Bakar, macam mana ni Abu Jahal, kawan kau dah gila ni? Dia kata sekarang dia naik ke langit pula. Abu Bakar kata apa dia? Kalau sebelum ini dia datangkan berita daripada langit turun ke bumi, aku percaya. Hari ini dia bawa berita dia pula daripada bumi ke langit pun aku percaya juga. Setiap keadaan dia mempercaya, dia membenarkan. Itu namanya apa? Siddiq. Dapat? Jadi bukan saja Abu Bakar tokohnya. Semua sahabat Nabi Siddiq. Semua sahabat Nabi Siddiq. Yang ada dengan Nabi, dengar je ayat Quran dari Nabi, mereka akan benarkan. Sehingga kan ada seorang sahabat, dia Yahudi. Dalam satu peperangan dia nak masuk. Dia kata dekat Rasulullah, aku nak masuk peperangan ini. Nabi kata apa? Tak boleh, Yahudi tak boleh masuk. Kena balik. Dia kata kalau aku masuk Islam, Rasulullah kata baru boleh. Dia pun mengucap pada waktu itu juga, dan dia masuk peperangan tersebut dan dia mati. Seorang lelaki yang tak pernah solat dalam hidupnya, selepas dia masuk Islam lah maksudnya kan, tak pernah puasa, tak sempat lagi nak buat ibadat yang ada yang selepas dia masuk Islam. Tapi dia masuk Islam, mati syahid. Mana tempat dia? Syurga. Sebab apa? Sebab praktikal pada zaman begitu. Mereka belajar, mereka terus laksanakan. Begitu yang kita pernah cerita seorang sahabat Nabi yang tempang. Dia masuk Islam lambat, umurnya 60 tahun. Siapa nama dia? Ammar bin itu kita sebut tu, tapi lama dah lah. Ammar bin apa? Bukan Ammar bin Yasir. Ini dia pemimpin Madinah. Nanti kena cek balik, lupa pula nama dia. Dia masuk Islam umur 60 tahun. Dia lambat masuk. Dia tempang. Ringkas cerita, lepas dia dah masuk Islam, dia tahu dia lambat dan dia cemburu dengan orang-orang Badar. Orang Badar ni Allah ampunkan kesalahan mereka, Allah maafkan mereka. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang tak sempat pergi perang Badar, dengar ada perang Uhud, mereka semua nak masuk. Supaya apa? Mana tahu dapat fadilat macam orang Badar. Jadi dia nak masuk, anak-anak dia halang. Sebab apa? Umur 60 tahun dah. Lepas tu tempang. Dia mengadu Rasulullah, dia kata anak-anak dia halang dia nak perang. Rasulullah kata kepada anak-anak dia, jangan kau halang ayah kau. Jadi dia masuk peperangan tersebut dengan anak-anak dia. Ketika berkecamuk perang Uhud tu, orang Islam tengah kelang kabut sikit masa Khalid Al-Walid buat serangan daripada belakang Jabal Rumah tu. Kan kelang kabut sikit selepas turunnya pemanah-pemanah tu. Jadi apa kata Ammar ni? Dia kata, kalian kenapa? Aku bau syurga dekat Uhud. Jadi dia terus serang dengan anak-anak dia dan dia terkorban dalam peperangan tersebut. Dia tahu dia lambat, tapi sebab dia benarkan, dia nakkan syurga tu, dia benarkan. Dia tahu dah umur dia lambat masuk Islam. Jadi dia all out habis-habisan. Bukan saja orang umur 60 tahun all out. Contoh orang muda boleh lambat tak? Tak. Zaman Nabi orang muda pun sama juga. Dalam peperangan Badar, nanti nak puasa kita akan baca nanti tentang perang Badar. Perang Badar menyebabkan kematian Abu Jahal siapa? Kan 2 orang budak baru berusia 15 tahun. Sama je orang dewasa pada zaman tersebut. Semuanya membenarkan syurga Allah. Jadi bukti benar apa dia? Sanggup berkorban dengan harta dan jiwa raga. Nah, sekarang kita minta dekat Allah jalan mereka.
Tapi tiba-tiba, contohlah, tiba-tiba kita tak buat macam mereka buat. Apa yang kita minta kepada Allah kalau begitu? Kita bermain-main atau serius? Kita tahu kita banyak kekurangan, tetapi kita kena muhasabah dan perbaiki. Tak boleh hanya sekadar minta sahaja. Jadi itulah jalan yang kedua kita minta dekat Allah. Jalan apa? Siddiqin, jalan-jalan orang yang membenarkan pengakuan iman dia. Jadi Quran ni kitab iman. Kita belajar Quran. Kemudian sekarang kita nak laksanakan, nak buat. Benda paling asas sekali, ingat, dua je pada asas. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Daripada situ nanti macam-macam akan Allah bukakan jalan kepada kita. Tengoklah bila kita dah boleh baca Quran ni, kita nakkan pahala, kita nak ajar orang. Bila ajar orang, paling-paling kita boleh ajar Iqra', boleh tak ajar Iqra'? Kita semua yang belajar Quran ni paling-paling mesti ada seorang anak murid belajar Iqra'. Itu benda paling asas sekali untuk nak boleh faham Quran, Iqra'. Sebab kita tak tahu kadang-kadang yang kita ajar tu, dia akan dapat lebih daripada kita. Ada tak seorang guru, tuan-tuan dekat belakang ramai yang guru. Ada tak hari ni anak murid tu lebih pandai, lebih hebat daripada kita? Banyak. Tapi kadang-kadang kita ajar tu mungkin asas je, ABC je mungkin ajar. Guru tadika, ABC je mungkin dia ajar. Tapi hari ni budak tadi tu gunakan ABC tu untuk apa? Kalau benda jalan tak betul, kita dah nasihat dia, mudah-mudahan kita diampunkan. Kalau kita biar tanpa kita memandu ya, mungkin kita pun dapat saham juga. Tapi tengok dengan asas mengajar. Itulah besarnya orang-orang yang mengajar ini. Baik, itu yang kedua, siddiq. Kita pergi yang ketiga apa dia? Syuhada. Syuhada ni jamak kepada perkataan syahid, iaitu orang yang sama ada menyaksikan ataupun orang yang kita pun faham terus maksudnya orang yang gugur dalam peperangan. Tengok surah 33. Ayat 23. 33-22. Tiga puluh tiga, 22 hingga 24 kita akan baca. Ya. Orang yang sentiasa cakap benar. Memanglah. Dia itulah asasnya, cakap benar. Kalau apa sahaja tu kena check dulu. Apa sahaja, ada juga apa sahaja yang benda tu bukan hak. Kan? Kita tak bercanggah pun. Cakap benar tu dah siddiq. Okey, sekarang ni Abu Bakar kata aku beriman kepada ayat ni. Tapi dia tak buat. Dia cakap benar tak? Faham? Jadi basic siddiq ialah cakap benar. Betul lah, umum, apa-apa saja cakap benar. Bukan yang saya terang tadi tu, itulah bukti dia cakap benar. Boleh faham? Cakap benar mesti dibuktikan. Itu kita cakap macam tu maksud siddiq. Dia cakap benar, contoh, cuba bagi contoh. Itu siddiq lah tu, cakap benar tu semua siddiq. Abu Bakar tak benar buat sesuatu. Hadis yang tentang kita dengar Abu Bakar ganti Rasulullah bagi makan kepada Yahudi buta. Kan? Abu Bakar bagi makan kepada Yahudi buta. Ada seorang Yahudi buta dekat pasar, suka maki hamun Rasulullah. Tapi Rasulullah bagi dia makan. Betul lepas Rasulullah wafat, siapa ganti? Abu Bakar ganti. Betul lelaki ni kata apa? Ni bukan macam orang yang selalu bagi aku makan ni. Yalah, mak kita bagi makan nasi dengan ayah bagi makan nasi sama. Cara lumat nasi pun tak sama. Kan? Mungkin ayah kata makan sendiri, makan ayah. Saya faham pun tak apa. Mak mungkin tertib, bezalah sikit.
Tapi Abu Bakar kata apa dia? Dalam hadis tu kata, Abu Bakar kata, akulah ni. Adakah Abu Bakar cakap benar? Tak kan? Sebab tu hadis tu palsu. Abu Bakar tak bercakap bohong. Hadis tu tak betul. So itu as-siddiq. Cakap benar, benar pengakuan iman dia. Tu semua balik pada asas dia lah cakap benar. Sebab selalu kita terjemahkan siddiq tu ialah cakap benar. Tapi tanpa huraian yang cakap benar tu ialah nak buktikan yang paling benar dalam Quran tu, nak buktikan apa? Nak membenarkan iman. Okey, selalu kita bawa dalam Quran contohnya amal ma'ruf, suruh pada kebaikan, suruh buang sampah. Itu kita faham tu. Cakap benar, kita kata kat anak kita jangan tipu. Memang betul. Tapi kita lupa nak ajar cakap benar tu ialah kamu dah belajar Quran, kamu cakap dekat Allah macam mana? Buktikan. Jadi saya bawa contoh yang Quran punyalah. Betul lah. Sebab itu adalah pengakuan kita kepada Allah. Kita bukan hanya nak cakap benar sesama manusia. Lepas tu contoh saya bawa tadi ialah cakap benar kepada siapa sebenarnya? Kepada Allah, itu paling besar sekali. Sebab kita tengah minta dekat Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, kita minta dekat Allah, ya Allah aku nak jalan tu. Sekarang bila Allah tunjukkan jalan, kita tak buat. Cakap benar tak kita kat Allah? Nampak? So asasnya ialah, betul lah Haji terjemah tadi, siddiq ialah cakap benar kan? Tapi cakap benar yang paling penting kita kena jaga ialah cakap benar kepada siapa? Allah, bukan hanya sekadar ibu bapa dengan kawan-kawan. Sebab selalu kita sebut siddiq ni, cakap benar ni, kita akan ajar anak-anak cakap benar, jangan bohong. Betul, itu betul lah sebahagian lah. Tapi selalunya kita bagi contoh untuk faham Quran ni, kita bagi contoh paling besar terus. Sebab bila kita ajar yang besar, termasuklah yang kecil. Boleh je faham? InsyaAllah. Baik, kita pergi surah 33 ayat 22. Kadang-kadang bukan apa je, kadang saya takut saya jawab soalan tu tak menepati soalan kan. Kadang kita kurang faham soalan ke. Dan maaf A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tak kala orang-orang beriman melihat tentera-tentera bersekutu. Ini perang apa? Ahzab yang berlaku pada tahun ke-5 Hijrah. Apa tu Ahzab? Bersekutu. Yahudi bersekutu dengan siapa? Musyrikin Mekah. Ini serangan daripada musuh-musuh Nabi. Kalau perang Badar dengan perang Uhud, dengan siapa? Orang musyrik sahaja. Kalau perang Khaybar dengan Yahudi, ini perang bersekutu. Mereka berkata, orang beriman berkata apa? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah janji Allah dan Rasulnya. Mereka tak lari. Dalam keadaan masa tu makanan tak cukup kan, kita dengar Nabi ikat perut dengan batu tengah gali parit. Itu perang apa tu? Perang Ahzab ni lah. Nama lain perang Ahzab apa dia? Perang Khandaq. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Telah benarlah Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidak lain, Allah tambahkan kepada mereka rasa iman dan juga penyerahan diri mereka kepada Allah. Mereka tak takut, mereka benarkan. Kemudian ayat seterusnya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Di sebahagian orang-orang mukmin itu ada yang rijal. Rijal diterjemah apa rijal? Rijal ni jamak kepada rajulun. Rajulun ni lelaki. Rijal mana rijal?
depan ni. Ini rijal. Belakang nisa, kan? Tapi rijal kat sini bukan terjemah lelaki-lelaki. Kalau kita boleh terjemah dalam bahasa kita, anak-anak jantan. Dia beza. Orang-orang yang berjiwa besar tu masuk rijal kat sini. Bukan lelaki yang kita masuk lelaki. Kita katakan kadang-kadang kita, ni baru lelaki. Apa maksud dia? Memang aku lelaki, kau ingat aku apa? Kan kita faham apa maksud dia? Ni baru lelaki. Oh, lelaki buat ni. Ataupun kalau budak perempuan sekalipun, macam anak jantan kira-kira, kan. So, boleh tak pakai dekat dia juga? Boleh. Jadi rijal ni apa dia? Lelaki-lelaki ataupun insan-insan, hamba-hamba yang berjiwa besar. Itu masuk rijal kat sini. Bukan lelaki-lelaki sahaja. Perempuan macam mana pula? Baik, jadi orang-orang beriman itu, ada yang lelaki-lelaki yang berjiwa besar ini, sodaku. Mereka membenarkan ma'ahadullah alaih, apa yang Allah janjikan ke atasnya. Apa yang mereka janjikan kepada Allah. Jadi mereka janji apa? Kita janji apa kepada Allah? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami mengabdikan diri. Tiba-tiba Allah, Nabi suruh mereka, jom kita pertahankan agama. Tak boleh Muhammad, minta maaf. Takkan begitu. Jadi tak apa, jom kita pertahankan. Tengok-tengok musuh ramai. Tak apa, mereka kata apa tadi? Sadaqallahu wa rasuluh, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Mereka benarkan sebab mereka dah janji dekat Allah. Berapa kali kita janji dekat Allah satu hari? 17 kali. Dalam 5 waktu yang wajib tu, kami berjanji nak apa? Mengabdikan diri kepada Allah. Jadi untuk nak membela agama Allah, siapa? Orang yang janjilah. Tiba-tiba yang janji tak nak pergi. Itu nama siddiq tak? Tak lah. Dia berbohong. Itu kadzib, kan? Orang yang berdusta, yang berbohong. Jadi kata Allah, faminhum man qada. Sebahagian yang membenarkan ini ialah sahabat-sahabat Nabi ini, sebahagian mereka qada nahbah. Apa dia terjemah? Apa dia terjemah? Qada nahbah. Apa dia? Sampai. Gugur, kan? Terjemah mudah dia gugur, syahidlah. Jadi mereka benarkan apa yang mereka janji kepada Allah sampai mereka syahid. Tu golongan syuhada tu. Jadi golongan syuhada ni bukan tiba-tiba muncul. Dia muncul daripada apa dia? Pendidikan Nabi dia. Lalu mereka dengar apa Nabi ajar, mereka benarkan. Tu siddiq. Bukti mereka siddiq itu sampai mereka sanggup korbankan nyawa mereka. Di kalangan para sahabat Nabi, semuanya berperang. Dia bukan zaman macam hari ni. Zaman hari ni kita ada pasukan. Hari ni dah beza sikit. Zaman Nabi peringkat awal, siapa yang pergi perang? Semua orang, kecuali orang tua, kecuali kanak-kanak. Dan pada zaman tersebut, peperangan mereka dekat mana? Dekat medan-medan perang, kan? Jadi sahabat-sahabat semua pergi. Sehingga kita pernah dengar, kan, sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah, kan? Ghasilul Malaikah. Dia diberi gelar sebagai apa? Ghasilul Malaikah. Hanzalah ni dia gugur syahid dalam perang Uhud. Antara yang gugur syahid dalam perang Uhud, Hanzalah, pakcik Nabi siapa? Hamzah. Nabi sedih sangat pakcik Nabi gugur dalam perang Uhud. Hanzalah, kita cari kisah dia. Dalam YouTube banyak ustaz-ustaz kita cerita. Dalam Google pun boleh kita jumpa. Ataupun tuan-tuan baca buku sirah. Hanzalah ni kan dia baru bernikah malam tu. Malam tu dia baru bernikah. Tak sempat malam pertama dengan isteri dia. Lepas subuh besok baru sempat dia sentuh isteri dia. Lepas tu Rasulullah panggil kaum muslimin untuk perang Uhud. Dia dengar semboyan telah berbunyi. Apa dia buat? Minta cuti seminggu. Kita kahwin cuti berapa lama dapat cuti? Kan? 3 hari tapi minta extra lah nak honeymoon. Dia cuti tak ada cuti. Dia terus pergi beratur. Dalam keadaan tak sempat mandi wajib lagi. Tinggalkan isteri dia begitu. Kerana apa? Membenarkan janji Allah dan Rasul. Dan membenarkan apa yang dijanji kepada Allah dan Rasul. Dan tentulah isteri dia pun sama juga. Mestilah isteri dengan dia sama-sama naik lah tu. Betul tak betul? Mereka duduk di mana? Di Mekah, di Madinah ni semua ada semangat Nabi apa? Nabi Ibrahim dengan Hajar macam mana? Baik, jadi dalam peperangan Uhud, takdir Allah dia syahid. Bila dia syahid, semua orang nampak ada apa? Ada air dekat dia. Basah.
Nabi paling tengok tempat lain, Nabi kata apa dia? Malaikat sedang mandikan dia. Sebab malaikat sedang mandikan dia, tadi dia tinggalkan isteri dia dalam keadaan tak sempat mandi wajib, tetapi kerana menyahut panggilan Allah. Itulah dia mereka pada zaman Nabi. Kita minta nak sama macam mereka. Lepas tu lepas belajar Quran juga belajar sirah supaya kita nampak perjalanan tu. Macam mana nak praktikkan Quran? Belajar hadis Nabi. Baru kita akan rasa semangat untuk melaksanakannya. Yang kita buat tak adalah sampai kena tinggal sempat mandi kita ni, insya-Allah. Kan nak begitu. Jangan mandi pagi nak pergi ke mana sempat, tak ada kelang kabut kita. Tengok dengan sahabat-sahabat Nabi sampai kena gugurkan. Jadi kita tak ada sampai tak begitu, tapi ada cita-cita demikian. Baik. Lepas tu wa minhum may yantazir. Sebahagian lagi pula apa dia? Menunggu-nunggu giliran mereka pula. Khalid bin Al-Walid tunggu giliran dia sampai bila? Sampai dia mati sendiri, bukan mati di atas dia mati dekat atas katil dia, kan? Begitu keadaan. Tapi siapa sahabat Nabi di antara yang tokoh empat ni? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang syahid. Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tu sebagian tafsir kalau kita tengok dia letak An-Nabiyyin, Nabi Muhammad, Siddiqin, Abu Bakar, Syuhada siapa? Dia letak situ nama 3 orang sahabat ni. Umar, Uthman dan Ali. 3-3 ni syahid dibunuh. Baik. Umar dibunuh oleh siapa nama dia? Yang orang Syiah banggakan tu. Ada siap makam dia diraikan. Dia majusi kan. Lepas tu Umar, Uthman, Ali dibunuh oleh Khawarij kan. Baik. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tak akan ubah sikit pun pendirian mereka ini. Jadi inilah orang-orang yang kita minta jalan bersama dengan mereka. Kita kena ajar ni benda ni kepada anak cucu kita, kenalkan siapa Hanzalah. Tapi jangan hajar sahaja. Dia kena basic dia Quran. Ajar Quran, lepas tu kita kembangkan dengan apa? Kisah para sahabat tadi. Bila kita asing-asingkan, oh anak saya ni dia minat sirah. Sirah je dia minat, Quran dia tak minat. Mana boleh begitu? Asasnya adalah Quran. Bila tak ada asas Quran, kita tak nampak apa fungsi belajar sirah. Apa fungsi kita belajar fiqh tu, kita nampak, oh aku buat ni kenapa aku solat? Allah suruh kita solat. Siapa tak solat, tempatnya neraka sakar. Lepas tu kita usaha sungguh-sungguh. Khusus solat lagi supaya apa? Takut solat tu tak sah. So asasnya adalah mesti apa? Quran. Ajar kepada anak kita siapa nama. Ni dua hari lepas saya tanya pelajar-pelajar. Siapa nama-nama orang disebut Kahar. Siapa Kahar tuan-tuan? Ibu-ibu mungkin ada satu cerita rupanya sekarang ni budak-budak muda tengah gila-gila kan. Cerita dekat Astro dia kata. Cerita budak-budak sekolah dan sebagainya. Lepas tu saya tengok ada satu video tu, budak tu yang Kahar tu lah tak tahulah, naik eskalator terjerit-jerit budak perempuan kat bawah. Jadi hari ni orang kenal nama-nama macam tu. Tak kenal siapa Hanzalah. Siapa Abdullah bin Uthman? Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Uthman. Siapa Abdullah bin Uthman? 1, 2, 3, 4, 5. Habis masa. Abdullah bin Uthman tu Abu Bakar lah. Nama Abu Bakar je Abdullah bin Uthman. Jadi kita kena buat topik kelas nama apa, berkenalan dengan Abu Bakar. Tapi bukan sekadar nak kenalan sebagai pengetahuan am. Bila ibu Nabi meninggal, jangan jadikan dia tu pengetahuan am. Jadikan dia sebagai apa? Memahami Al-Quran. Barulah tak terasing agama ni. Okey. Kemudian Allah kata apa? Ayat 24. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Jadi apa terjemahan ini? Semoga Allah berikan balasan kepada orang-orang yang benar itu. Dia siddiq, dia sadiq, tetapi dia menjadikan apa? Nyawa sebagai pertaruhan. Bukti dia lagi, itu syuhada. Wa yu'adzibal munafiqin, dan Allah menyeksa orang-orang munafik. Siapa orang munafik? Mengaku beriman tapi tak buat. Memang dalam peperangan Khaybar ni, ni perang Khandaq ni memang orang munafik lari. Bahkan dia belot
Allah azab mereka jika Allah kehendaki, atau Allah terima taubat mereka. Dia ambil pengajaran daripada kita. Jangan baca perang Khandaq ni, ni Abdullah bin Ubay bin Salul memang begitu. Takut kat kita lah. Kita minta dekat Allah nak bersama dengan jalan syuhada, tapi tak buat pun. Taubat kepada Allah. Innallaha kana ghafurar rahim. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, itu yang ketiga, jalan asy-syuhada. Yang keempat ialah as-solihin. Solihin ni bukan soleh. Apa terjemahan literal atau bahasa Melayu kita nak terjemah soleh? Kita kata amal soleh, kan? Soleh tu jadi sifat kepada amal. Apa dia amal soleh? Amal yang baik, yang sejahtera, yang elok. Antara lawan perkataan soleh ialah fasid, rosak. Jadi orang yang amalnya soleh ialah orang-orang yang amalnya Allah terima. Amalnya Allah terima. Nanti di akhirat kita jumpa dengan Allah, kita bawa amal kita. Ada orang datang dalam keadaan dibawa banyak amalan dia, tetapi amalan dia menjadi debu-debu berterbangan. Rugi tak? Itu maksudnya amal dia soleh tak? Tak soleh. Itu fasid atau taleh. Jadi soleh ialah orang-orang yang amalnya tu elok, Allah terima. Jadi siapa orang-orang yang amalnya soleh? Ada tak Allah beritahu dalam Quran? Ada. Allah muliakan, Allah terima, Allah redha kepada semua sahabat Nabi. Jadi siapa as-soleh? Semua sahabat Nabi soleh. Semua sahabat Nabi. Sebab tu sampai tahap kalau yang peringkat awal lagi dahsyat. Orang-orang yang Badar tu, yang walaupun dia tak wafat dalam peperangan Badar, dia hidup, masih lagi hidup dalam peperangan Badar. Sehingga ada seorang sahabat lelaki, cuba cari nama dia ni. Dalam ketika Rasulullah nak menuju ke Mekah untuk pembukaan kota Mekah, dia bagi tahu, dia hantar utusan, hantar ke Mekah, suruh bagi tahu kat keluarga dia supaya jaga diri, selamatkan diri, sebab kami nak datang, Islam nak datang ke Mekah, nak membuka kota Mekah. Benda tu kira pecah rahsia tak? Pecah rahsia Rasulullah. Besar tak salahnya? Besar salahnya. Umar dapat tahu, Umar kata,